அடைக்கல தேடி பார்த்துருக்கேன். மூஞ்சி எப்படி இருக்குன்னு யாருக்காவது தெரியுமா? என் சரக்கு சீஸ் பண்ண போலீஸ்காரங்க இன்னைக்கு நைட்டே சாப்பிடும். 900 கிலோ சீஸ் பண்ணியிருக்கோம். எப்படியாச்சும் அவன் வெளியே வந்தே ஆகணும். 840 crores அப்ராக்ஸ். அவன் ஒரு ஆயுள் தண்டனை கைதி. இருந்தாலும் சண்டை போட்டு சாகணும் சார். பயந்து காலில் விழுந்து சாகக்கூடாது. 10 வருஷம் உள்ளே இருந்தேன்னு மட்டும்தானே சார் தெரியும். உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன்னு தெரியாதுல்ல. Assalamualaikum, hai para movie mania. Semoga Anda semua sehat selalu dan dimurahkan rezeki. Amin. Kali ini Mr. Brewok akan mereview film dari India. So don't go anywhere, just stay here. Film ini dibintangi oleh Karti, Narain, Arjun Das, dan sebagai sutradara adalah Lokesh Kanagaraj. Di asrama anak-anak perempuan yatim piatu, seorang gadis berusia 10 tahun bernama Amuda diberitahu oleh pengasuhnya bahwa seseorang yang penting akan datang menemuinya besok. Dia menunggu dengan cemas dan bertanya-tanya siapakah orang itu. Scene kemudian berpindah ke sebuah mobil box yang melewati jalan tol. Mobil tersebut membawa banyak narkoba dan sekelompok penyeludup yang berhasil ditangkap oleh Inspektur Bijoy beserta timnya. Setelah menyimpan narkoba dan senjata api hasil sitaan, Bijoy beserta timnya pergi menghadap ke Inspektur Jenderal Kepolisian untuk memberikan laporan. Marketnya எவ்வளவுயா? Sir, 840 crores approx. Narkoba itu milik Adai Kalam yang tidak pernah dilihat atau diketahui oleh polisi manapun. Saudara laki-laki Adai Kalam, Anbu, berencana ingin menangkap kelima petugas polisi itu, membunuh mereka, dan mengambil kembali narkoba yang telah disita. Semua informasi tentang petugas polisi itu diketahui Anbu dari seorang oknum di divisi narkotik, Stephen Raj. Bahkan Stephen Raj memberitahu Anbu kalau di kelompok mereka ada seorang polisi yang sedang menyamar. 900 எவ்வளவு எனக்கு தெரியும். நான் தனியா பண்ண முடியாதான் போய் நார்கோட்டிக் டிவிஷன், ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட், ஐஜி ஆஃபீஸ் எல்லாமே பார்க்கணும். Stephen Raj memerintahkan bawahannya, Pal Pandi, pada saat itu sedang berada di pesta pejabat tinggi kepolisian yang sebentar lagi akan pensiun untuk meracuni minuman di pesta tersebut. Stephen Raj mengatakan kepadanya akan mendapatkan bagian jika Pal Pandi melakukannya dengan benar. சரியா பண்ணா செட்டில் ஆயிடலாம். கொஞ்சம் மிஸ் ஆனா கூட குடும்பத்தோட காலி பண்ணிடுவான். Sementara itu, di malam yang sama, Dili, seorang mantan narapidana, kembali ditangkap oleh polisi karena tidak memiliki identitas pada saat ditanya, dan penampilannya yang mencurigakan. Ia kemudian dibawa oleh petugas polisi tersebut ke rumah Inspektur Jenderal dengan tangan terborgol di dalam mobil polisi. Semua kepala stasiun kepolisian berkumpul di sana untuk pesta, termasuk Bijoy beserta timnya. கஃப் பண்ணிருக்கல? பண்ணிட்டேன் சார். Bijoy yang menghindari minuman saat dia dalam pengobatan mencoba menyelamatkan nyawa semua petugas polisi yang tidak sadarkan diri karena keracunan, tanpa membiarkan media atau orang lain mengetahuinya. Bijoy meminta Dili untuk membantunya menyelamatkan nyawa para petugas tersebut, karena hanya Dili yang dapat mengemudikan mobil truk. Pada awalnya Dili menolak, namun Bijoy mengancamnya bahwa dia tidak akan membiarkan Dili bertemu putrinya Amuda untuk pertama kalinya keesokan paginya. ஒன்று இருக்கிற காப்புங்க எனக்கு தெரியும். ஒரே ஒரு ஃபோன் கால் போதும். உன் பொண்ணை நைட்டோட நைட்டாவே வேற ஹோம்க்கு அனுப்பிடுவேன். அவ எங்க இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கவே உனக்கு 10 வருஷம் ஆகும். பாக்குறியா? இல்ல மரியாதையா வண்டி எடுக்கிறியா? Dengan bantuan truk yang dipinjam dari Kamachi, seorang catering yang hadir di pesta itu, Dili akhirnya mau membantu. Kamachi bersama pelayan lain memuat tubuh tak sadar para petugas ke dalam truk, sementara Dili malah asyik makan tanpa memperdulikan sekelilingnya. Karena Kamachi memiliki pengetahuan yang baik tentang rute dan jalan ke rumah sakit, Dili menyuruhnya untuk ikut dengan mereka juga. இவனையும் வண்டியில ஏத்திக்க சார். ரூட் தெரியாமலாம் வண்டி ஓட்ட முடியாது. டேய், சார், வந்து வண்டியில ஏறு. Anbu memberikan sejumlah besar uang sebagai hadiah,
jika siapa saja dari anggota kelompok mereka berhasil menangkap polisi yang menyita narkoba milik kakaknya. Beberapa gangster dari geng Anbu mulai memburu Bijoy dan timnya. Mereka dibimbing oleh Pal Pandi yang ikut masuk ke dalam truk dan terus-menerus memberikan informasi kepada geng Anbu. சரி என்னால் எதுவும் பண்ண முடியாது விஜய் வேற கூட இருக்கா சார் சரி வை என்ன பண்ணுறது 5 நிமிஷத்துல திருப்பி எடுக்கிறேன் Sementara di kantor komisaris kepolisian, tempat narkoba disembunyikan dan anak buah Ade Kalam yang ditahan. Anbu yang mengetahui kantor komisaris tersebut membawa gengnya untuk mengambil narkoba yang telah disita. Pada saat itu juga, Bijoy memerintahkan seorang polisi bernama Napoleon yang baru saja bergabung pada malam itu dan sekelompok mahasiswa yang ditahan karena mengemudi dalam keadaan mabuk untuk menutup semua pintu dan berjaga-jaga dari serangan gangster di luar kantor komisaris sambil menunggu pejabat yang lebih tinggi datang. Dili, Bijoy, dan Kamachi bertemu dengan beberapa geng Anbu dalam perjalanan mereka ke rumah sakit. Tapi Dili dapat menangani mereka semua. 10 வருஷம் உள்ள இருந்தேன்னு மட்டும்தானே சார் தெரியும். உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன்னு தெரியாதுல்ல. Kembali ke gedung kantor komisaris, Napoleon diinstruksikan oleh Bijoy untuk merundingkan kesepakatan dengan orang-orang Ade Kalam yang telah ditangkap. Salah satu anak buah Ade Kalam menelepon Anbu. Bijoy akan melepaskan mereka semua dengan imbalan keselamatan Napoleon dan beberapa siswa. Anbu pun setuju setelah mengetahui saudaranya ada di dalam tahanan. செல்லு திறந்து விடுங்க அங்க யாருக்கும் எதுவும் ஆகாது நீங்க சேஃபா வெளியே வந்துடலாம் Namun, beberapa saat kemudian Bijoy menyadari bahwa Ade Kalam sendiri ditangkap tanpa disadari oleh anak buahnya dan memerintahkan Napoleon untuk membatalkan kesepakatan tersebut. அப்ப பின்னாடி வாங்க அவன் தான் அடையக்கலாம் அவன் வெளியே வந்தா உங்க யாரையும் உயிரோடு விட மாட்டான் எக்காரணத்தை ஒன்று கதவை திறந்துடாதுங்க பின்னாடி வாங்க Ade Kalam mencoba membimbing Anbu masuk ke ruang kerja komisaris, tetapi para siswa sengaja membunyikan musik dengan keras agar tidak didengar oleh Anbu dan gengnya. Karena bangunan kantor komisaris tidak mudah dibobol, Anbu berusaha mencari jalan lain dan berhasil naik ke atap lalu masuk ke dalam gedung. Tetapi dia berhasil dikalahkan oleh para siswa dan diikat. Dili, Bijoy, Kamachi berhasil memindahkan petugas yang tidak sadarkan diri ke bus sekolah untuk dibawa ke rumah sakit sehingga mereka dapat melanjutkan perjalanan ke kantor komisaris di mana Anbu dan gengnya berusaha untuk masuk. Palpandi kemudian meyakinkan mereka bahwa dia baik-baik saja, jadi mereka membawanya. Namun di tengah perjalanan mereka dihadang oleh geng Anbu yang dipimpin oleh Tips, orang kepercayaan Anbu. Ketika Dili hendak menghadapinya, Palpandi menikamnya 2 kali dari belakang. Bijoy dan Kamachi pun ikut dipukuli. Seorang informan polisi di geng Anbu berhasil diketahui dan dibunuh di hadapan Bijoy. Dili yang tersadar dan selamat dari tikaman berhasil membunuh Palpandi dan para gangster sambil menyelamatkan Bijoy dan Kamachi. Lalu mereka melanjutkan perjalanan ke gedung kantor komisaris. Geng Anbu yang berada di luar gedung berhasil menangkap seorang siswa dan di bawah perintah Anbu mereka membunuhnya. Melihat hal itu, Napoleon malah memukul dan membunuh Anbu dengan alat pemadam api karena marah. Dili, Bijoy, dan Kamachi berhasil mencapai gedung komisaris. Karena kondisi Bijoy yang masih lemah, Dili memutuskan untuk memasuki gedung sendirian melalui lorong bawah tanah rahasia. Dili berhasil membawa para siswa dan Napoleon keluar melalui jalan rahasia. Namun, Napoleon malah berbalik arah dan disusul oleh Dili. Napoleon berniat untuk membakar semua sitaan narkoba begitu mencapai ruang penyimpanan obat. Akan tetapi, ada hal lain yang mengejutkan mereka berdua. Mereka menemukan senjata api Gatling yang disita. Alih-alih hanya membakar narkoba, Napoleon dan Dili malah memutuskan untuk menghabisi semua para gangster Anbu.
Raj ditangkap dan Bijay pun berterima kasih kepada Dili. Ia berjanji kepada Dili bahwa akan segera mengatur kehidupan yang lebih baik untuknya dan putrinya. Dili dan Amuda akhirnya bertemu untuk pertama kalinya. Kenapa di rumah?